Bicara yang lepas berbicara tentang arif billah, iaitu keadaan ataupun sifat orang yang kenal dengan Allah. Dan rasanya disebut beberapa kali kenapa pengistilahan itu orang dalam ilmu selain dari tasawuf disebut orang alim, manakala orang sufi disebut arif billah. Antaranya adalah orang alim dalam ilmu syariah ataupun apa-apa ilmu agama yang lain, yang ingin diambil dari guru itu ialah maklumatnya. Manakala daripada seorang syekh ataupun seorang guru dalam ilmu tasawuf, yang ingin diambil darinya adalah apa yang ada pada diri syekh tadi. Jadi seolah-olah mengenali ataupun memastikan apa yang ada pada seorang guru selain daripada ilmu tasawuf, ianya boleh dibuat semok silang. Maksudnya, jika ada ustaz tajwid, ustaz fiqh, ustaz tauhid, apa-apa ustaz lah, bila dia datang mengajar, tuan-tuan akan kumpul maklumat dari ustaz tu. Dan ustaz tu bila dia mengajar, yang pentingnya apa dia kata, apa dia beritahu. Dan jika tuan-tuan merasai apa yang dia ajar tu meragukan, maka tuan-tuan pun buat semok silang, tanya mufti, tanya ustaz lain dan sebagainya, maka masalah pun selesai. Tapi bila tuan-tuan berguru dengan seorang guru tasawuf, ada kala guru itu dia tidak kelihatan seperti apa yang dilihat pada ustaz-ustaz biasa. Mungkin ianya kelihatan selekeh ataupun tidak ketara seperti mana ustaz-ustaz lain. Dan bicaranya pula kadang-kala sukar untuk difahami, apatah lagi perbuatannya. Maka oleh kerana guru sufi tadi, tuan-tuan belajar dengan dia, maka mekanisme untuk mengukur guru tadi tidaklah boleh sama dengan apa yang ada pada guru-guru selain daripada orang sufi tadi. Maka sebab itulah orang yang alim dalam ilmu tasawuf tidak disebut orang alim, dia disebut arif billah, iaitu orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, bila bercakap tentang mengenal pasti seseorang ustaz itu, tuan-tuan, saya rasa saya sebut dah pada tuan-tuan, perlu suatu mekanisme yang jelas, perlu kepada suatu yang tuntas agar pengesahan mengenai seorang guru tadi tidak tersilap. Kerana kesilapan dalam mengesah seorang guru itu akan merugikan kita. Misalnya, dia guru yang baik, tapi kerana mekanisme penilaian dia tadi tak betul, maka kita pun tolak dia, ruginya kita juga. Begitu juga mekanisme kita tak betul tadi, kita pergi ambil guru yang tak betul pula, maka rugi juga. Jadi tolak pun rugi, ambil pun rugi. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, harus ada satu mekanisme yang jelas bagaimana guru itu dinilai. Kadang-kadang tuan-tuan, bila tuan-tuan selalu ikut kelas-kelas tasawuf, maka tuan-tuan akan digambarkan oleh ustaz-ustaz itu bahawa mengenai seorang yang digelar wali Allah. Jadi tuan-tuan pun tanyalah, ustaz, ada ke wali sekarang? Begitu. Jadi jika ditanya soalan itu, jawabnya adalah.
sampai bila-bila pun wali Allah tu ada. Lepas tu tuan-tuan pun malah nak fikir panjang, tuan-tuan pun tanya ustaz, siapa dia? Hak tu hak payah tu tuan-tuan. Jadi dia tak boleh nak tunjuk siapa dia begitu. Sebabnya kaedah pengajian tasawuf tu memang begitu, iaitu untuk mengenal wali Allah itu terlebih dahulu orang tu kena separa wali juga. Gitulah. Ada satu cerita lucu ya, dalam buku-buku agama lah. Satu hari isteri dia datang membebel dekat suami. Dia kata, wahai suamiku, kamu ni lelaki celaka. Dia kata, bini dia kata kepada lelaki dia. Perkataan celaka tu dalam bahasa Arab disebut khabis. Khabis ya, jahat, celaka. Maka si suami kata dekat isteri dia, janganlah kata begitu, tak, kamu celaka. Suami dia kata, janganlah kata begitu, tak, pasti kamu celaka. Maka si suami pun sebutlah ayat Quran, al-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi kamu beria-ria bersungguh-sungguh mengatakan aku celaka. Quran kata orang celaka lelaki akan duduk dengan celaka perempuan. Kau serupa je lah dengan aku. Kau bini dia kata, oh tak. Sebab tu aku kata jangan kakak. Kan Quran sebut begitu. Orang yang jahat, dia akan duduklah dengan orang jahat. Orang baik, duduklah dengan orang baik. Jadi kau kata aku jahat, maksudnya kau pun lebih kurang tu je lah. Jadi sebab itu, bila tuan-tuan tanya siapa ya wali, sebenarnya tuan-tuan, ustaz-ustaz yang mengajar tuan-tuan boleh je tunjuk. Nanti tuan-tuan tengok, bukan wali ni, wali. Sebabnya tuan-tuan tu nak murid tu, bukan masalah begitu. Jadi lebih baik tak payah tunjuk siapa wali, tak payah tunjuk. Habis macam mana nak tahu? Saya akan sebutlah macam mana nak kenal. Lepas tu cari sendiri lah. Tuan-tuan cari sendiri. Nanti akan diketemukan orang-orang yang dekat dengan Allah mengikut kadar kedudukan tuan-tuan di sisi Allah. Kalau tuan-tuan duduk di sisi Allah begitu tinggi, maka akan ketemulah orang yang setara dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jauh daripada Allah, maka tuan-tuan tak jumpalah. Akhirnya tuan-tuan akan berkeras, mana ada dah, mana ada. Ada tuan-tuan, merujuk kepada siapa kita. Jadi tuan-tuan, secara umumnya bila tuan-tuan ingin menilai seseorang ustaz itu, adakah dia ustaz yang boleh dipercayai atau tidak, secara umumnya lah dulu. Lepas umum ni dia dah lepas, baru masuk yang khusus tu. Secara umumnya seorang ustaz itu dia boleh dipercayai apabila dia ada 12 perkara. Nampak pada diri dia tu ada 12 perkara. Jadi jika dia tidak cukup 12 perkara ni, maka dia ustaz biasa je lah. Ya, dia ustaz biasa-biasa je lah. Mungkin tuan-tuan akan tanya, kenapa kita kena nilai apa panggil ustaz tu dengan begitu ketat ya tuan-tuan? Sebab kita ni di negara kita ni ada masalah sikit. Pejabat agama tidak menjalankan fungsi penarafan ustaz, di mana gelar-gelar agama yang ada dalam agama Islam, majlis agama tak kawal. Yang dia kawalnya halal je. Sebab halal kena isi borang, dia ada duit. Yang lain pejabat agama tak kawal. Dia tak kawal gelar ustaz, dia tak kawal gelar imam, dia tak kawal gelar syekh, tuan guru, macam-macam lah. Pejabat agama tak pernah kawal. Hasil daripada itu, siapa saja nak mengaku ustaz, mengaku je lah, tidak salah. Sehingga pelakon yang baru taubat pun jadi ustazah, kan? Pelakon yang taubat tu ustaz selalu. Dulu dia pelakon rock, pandai main gitar, muka handsome, taubat ustaz je tu.
Dulu dia berlakon gerak khas, bila taubat jadi ustazah tu. Jadi dan tak ada siapa kata salah. Sebenarnya tuan-tuan, salah tu dia bukan salah kecil ya tuan-tuan, dia salah besar. Sebabnya orang ingat dia betul-betul ustaz. Kenapa dia putar ranggah atau putar ranggah, tanya Haji Anwar lah berapa dia je. Maksudnya putar alam je. Dia bercakap itu, bercakap ini. Mentahlah dulu masa dia tak taubat, dia comel, handsome. Bila dah taubat tu, pakai tudung cantik, dia pula pandai cakap benda ni tak boleh buat, bid'ah. Dia ajar kita, kita pun dengar. Awak tahu mana? Awak belajar dengan siapa? Awak faham macam mana? Dia ajar kita. Ni tak betul, ni tak betul. Awak ngaji mana? Jadi oleh kerana itu, sebab itu di negara kita ni, kita pakai hentam kromo je. Kita nak panggil syekh, kita panggil syekh. Kita nak panggil tuan guru, kita panggil tuan guru. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan pakai hentam kromo benda-benda macam tu, saya sebagai ustaz dan ustaz-ustaz lain, kami tak ada masalah sebab kami kenal orang tu siapa. Yang nanyanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan je lah nanyanya. Saya tak ada apa. Adakah semudah AJK yang sembelih lembu ni, dia boleh cabut 12 batai gigi lembu, dia perlu dipanggil doktor dental? Panggil doktor ke? Kerana boleh cabut gigi lembu. Tak, dia mesti belajar mengenai urat saraf, cabut gigi, latihan klinika, baru panggil doktor. Pandai pula bubuh syarat untuk doktor gigi. Adakah semua orang belajar sekolah vocational boleh dipanggil insinyur? Tak juga, kena lulus degree engineering, lepas tu masuk board exam, baru boleh pakai insinyur. Sedangkan tu tak cerita pasal neraka pun, cerita buat pasal elektrik je. Tak ada cerita pasal apa pun dikawal. Tapi benda yang serius tu tak dikawal. Jadi saya pun tak adalah nak membebel dekat majlis agama tu. Tapi nak sebutnya itu berlaku di negara kita. Kadang-kadang tuan-tuan, di negara lain, dalam mazhab yang kita panggil dia sesat, iaitu Syiah. Orang Syiah tuan-tuan, dia kawal nama-nama bagi syekh dia tu. Bukan senang-senang, bukan semua orang boleh pakai serban hitam. Bukan semua orang boleh pakai jubah tu. Bukan. Dia menggambarkan kepada suatu pengkhususan, suatu kelayakan yang hanya boleh dipakai oleh orang itu. Di negara kita, siapa nak pakai piah merah, pakai je lah. Tak ada siapa-siapa. Bila kita tengok kalau dia mari masjid tu, ingat ulama Azhar, tengok baru taubat semalam. Tuan-tuan, kita tak boleh pakai baju orang lain, tuan-tuan. Kita orang biasa, pakai baju biasa lah. Orang-orang biasa. Saya pernah mengajar di Masjid Bangsa. Tengah-tengah mengajar tu, mari seorang jemaah, janggut putih, baju putih, seluar putih, stoking putih, serban lagi, kain selempang putih. Saya kata, orang alim mana mari saudaralah. Tak boleh nak mengajar saya, takut ke orang alim hok mari. Dia mari-mari duduk depan supaya Haji Anwar ni lah duduk. Kata, sudah aku nak berhenti. Betul lah orang azan. Lepas azan tu takutlah sebab ingat ke orang alim ni. Lepas tu dia kata, ustaz boleh tanya satu soalan? Boleh. Kita kata sudahlah, mati je lah. Dia berkata, Allah sallallahu alaihi Allah sallallahu tak tahu ke apa satu tuan-tuan. Orang nak beza antara sallallahu dengan azza wa jalla pun tak tahu, tapi nya pakai baju orang alim. Takut kita tuan-tuan. Bukanlah saya nak hina tuan-tuan, tapi nak beritahu di negara kita jadi macam tu. Negara lain tak. Di negara lain, bila orang dipanggil maulana, bila dipanggil syekh, bila dipanggil hafiz, bila dipanggil mufti, ada kriteria yang harus dipenuhi baru dipanggil. Di negara kita ni semua panggil.
tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila benda itu berlaku begitu dekat negara kita, maka yang ruginya bukan ustaz-ustaz, tuan-tuan. Yang rugi itu nak minta tolong pejabat agama, mereka sibuk banyak benda lain lagi. Jadi oleh kerana itu kita sisih sendirilah, begitu ya. Nanti manalah tahu kok kerajaan baru ni buat arahan baru antara fungsi majlis agama mengawal gelar. Okeylah, dia buatlah. Jadi sementara dia buat tu, kita buatlah dulu paling kurang. Jadi untuk seseorang itu, kita percaya dekat dia, kita beri kepercayaan pada dia untuk dia membimbing kita ke akhirat, maka paling kurang seorang itu ada 12 perkara. Betul kan? Jadi 12 perkara ini tuan-tuan baru perkara yang asas. Kalau nak jadikan dia Syekhul Mursyid, kena tambah 8 lagi. Jadi ada 20 tuan-tuan. Jadi belum dia cukup 20 tu kan tuan-tuan, janganlah duk cium tangan dia sampai mecak nak bunyi cok cok cok. Allah, janganlah cium sampai begitu. Hormatlah dia, ustaz. Ni kalau tuan-tuan tanya, nanti saya sebut, nanti sayanya dari 20 tu baru ada 6-nya. Jadi kalau tuan-tuan nak cium tak betul lah tu, 6 je baru, lambat lagi nak sapa 20 tu. Jadi bila lambat lagi nak sapa 20, tuan-tuan mengaji dengan saya, sapa mati saya, tak sapa-sapa juga. Kedok payuh apanya. Tapi tidaklah mengatakan dia tak betul, bukan, cuma dia belum cukup kriteria. Jadi belum cukup setakat tu je lah. Tapi ada juga ustaz-ustaz yang tak sabar, dia pun berlakon kononnya cukup. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan mesti perhati begitu ya. Okeylah tuan-tuan, kita sebut 12 tu, itu pun tak sempat-sempat juga. Okey, yang pertama, ataupun kita bagilah senang, kita bagi dahulu kepada apa panggil 3 perkara. Pertama, pada kelayakannya, dan pada kelayakan seseorang itu ada 6. Yang kedua, pada gaya bicaranya. Pada gaya bicaranya ada 3. Dan yang ketiga, wataknya pula ada 3. Jadi 6 campur 3 campur 3, 12. Jadi tuan-tuan terpaksa perhatilah ya, dari satu orang ke satu orang, dari satu orang ke satu orang. Okey tuan-tuan, apa yang pertama? Perkara yang pertama, orang itu kita panggil dia ustaz yang boleh dipercayai apabila dia berakhlak mulia. Jadi rasanya yang tu lepas belakalah. Tak adalah ustaz yang jahat, betul kan? Yang tu saya rasa basic lah, lepas tu. Yang kedua tuan-tuan, ustaz itu mesti dinyatakan olehnya latar belakang pengajiannya yang jelas. Dia ngaji dengan siapa? Dia ngaji sekolah mana? Siapa tok guru dia? Dia kena beritahu tuan-tuan. Dia kena beritahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu dalam agama Islam tidak dipercayai jika tidak diketahui guru dan sekolahnya. Tapi ilmu lain tak apa, dia teba roti cana, tak ada sana, tak apa, sebab roti cana asalkan halal kan habis Guru tak boleh tuan-tuan. Kena tanya, ustaz ngaji mana? Tok guru ustaz siapa? Kelasmate ustaz siapa? Tahun berapa? Kena tanya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tanya ustaz ngaji mana, adalah ada masalah tu. Ustaz ngaji mana dulu? Somewhere. Lepas tu anywhere. Lepas tu lama-lama nowhere. Mana boleh gitu. Kenapa dia takut nak beritahu dia ngaji mana? Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tengok orang jadi tok bomo tipu tu kan, cuba tanya dia. Kan biasanya dia gelar diri dia ustaz, dia baca ayat Quran, kononnya nak tutup bomoh dia tu. Kita tanya, ustaz ngaji mana? Tak belajar mana-mana. Macam mana jadi? Macam mana tak belajar? Maksudnya jahil, tipu lah.
Dia kata saya ni orang biasa je lah, tak belajar mana-mana, cuma ambil ilmu ni dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tak kata balik tuan-tuan, tipu tu. Ambil Abdul Qadir Jilani kau tu mati lama tu. Jadi sebab itu tok guru sesat, dia takut sangat orang tanya ngaji mana. Betul sangat. Tak tanyalah tuan-tuan. Tanya dia ngaji mana. Tak kisah dia ngaji pondok. Tidak aib pun dalam agama kita pengajian pondok pun diterima. Tapi pondok mana? Duk mana tuan-tuan? Jadi bila ustaz tu sorok, maka kita pun ragulah nak tuduh dia jahat tu tak betul lah. Tapi dia menggambarkan ataupun dia menyebabkan kita ragu pada dia. Ustaz yang popular kat TV tu ada 3 orang. Saya tanya dia ngaji mana, sampai sekarang dia tak cakap. Dia forum dengan kita. Jadi bila dia forum tu cakap lebih sudu dari kuah kita pun. Dia tak kenal orang kali ku. Kita pun tanya dia, ustaz ngaji mana dulu? Taklah sehebat doktor adalah. Nek ngaji mana rojak tak ada masalah pun. Bukan soal hebat tak hebat, soal belajar mana. Adalah. Pakistan ke? Pakistan kat mana? Adalah. Macam adalah gitu. Kenapa dia malu? Tuan-tuan, apa nak malu? Cakap je lah, saya ngaji pondok Pasir Tumbuh, kemudian pergi pondok Kedah, kemudian pergi Patani, kemudian pergi ke Yaman. Apa malu tak malu tak ada hina pun ngaji di pondok Pasir Tumbuh, tak hina. Tapi kalau pergi jual photostat dekat pondok Pasir Tumbuh, tu tipu. Tuan-tuan tak tahu tuan-tuan dalam sistem pengajian Islam. Tuan-tuan tak tahu, tua je baru mari masjid. Tuan-tuan mana kenal ustaz? Tak setipu lah. Saya ustaz lama, kita kenal ustaz. Tuan-tuan, saya belajar di Mekah 2 tahun setengah. Hak pergi sekali dengan saya 18 orang. Tok guru pesan pergi di Mekah tu pertama sekali jangan kahwin, dia pesan. Sebab orang perempuan mualaf Thailand tu banyak duk jual nasi khabu ke tepi pintu masjid itu. Dia duk abe ke ustaz tak aja jumpa tino ke Allah. Saya pergi 18 orang tuan-tuan, 17 orang nikah belaka, saya seorang duk. Sebab tak nikah tu bukan kerana tak keras, sebab muda sangat, baru umur 14, malu kat orang nak nikah tuan-tuan. Tapi kak perempuan jual nasi khabu kan ada kan, kalau tuan-tuan pergi tahun 90-an tu pakai nikah tu abe khabu silap saya tu. Dia nak juga nikah sebab dia tak ada warga negara. Bila nikah dengan dia balik Malaysia boleh buka kedai tom yam. Dia tak kaya siapa dia. Kawan-kawan saya yang 17 orang tu nikah. Bila menikah kerja berapa? Dakak bini jahit piah, tak bagi kelas dah. Kita je duduk ngaji. Lepas tu dia duduk sana boleh 15 tahun, balik Malaysia ngaji mana? Mekah. Sebut kol-koloh kubra Mekah. 15 tahun. Kan tuan-tuan tahu mana tuan-tuan. Tapi kalau dia sebut jumpa dengan sama ustaz dan mengaji Mekah tahun berapa, dia pun kalau dia tak tipu, dia sebutlah saya ngaji tahun ni ke tahun ni dengan syekh ni. Kita pun kocok-kocok database. Ingat dia mau ada. Ini kita kocok-kocok sampai hang kepala kita tak ada dalam database. Bila dia belajar, dia duduk jual ikan, dia duduk jahit kopiah, tapi memang duduk Mekah pun. Maka sebab itu tuan-tuan, bila orang tu mari mengajar lebih-lebih lagi dalam bidang tasawuf ke apa benda, tuan-tuan kena tanya dia ngaji mana. Jadi bila dia sebut saya belajar dengan dia ni, maka kadang-kadang kita boleh buat semok silang. Dia belajar Pakistan tahun ni. Jumpa dengan ustaz lain hok ngajar Pakistan juga. Ustaz kenal ustaz ni. Ya ada dia belajar Jadi okey lah tu, kita pun rasa lega lah sikit, sama-sama belajar.
Maka sebab itu tuan-tuan, tutup guru ajaran sesat biasanya ilmu kononnya dapat melalui laduni. Dia kata dapat ilmu laduni. Tuan-tuan, tidak dinafikan ada ilmu laduni. Ada ilmu laduni itu dalam tasawuf. Tapi ilmu itu nak dapat dia sehingga jadi tok guru, mesti ada orang lain mengesahkan dia dapat juga macam aku dapat. Ini semua dia sebut nak ngesah ke dia tu mati belaka. Ngesah apa? Mati. Mesti gitu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak kenal tuan-tuan, tapi saya boleh agak tuan-tuan orang negeri mana pencing jawatan apa. Kita tengok buah lebih kurang boleh tahu. Kalau polis pencing, dia pakai baju kacing sampai tegak, tu polis pencing lah tu. Kita tengok polis dia ni. Tak tahulah. Sebab kerjaya dia tu membentuk watak dia. Kalau pakai jubah tak kena saiz, tak kena, itu askar pencing. Askar dia serebeh sikit tuan-tuan gitu. Pegawai kerajaan kita kenal lah tuan-tuan. Cuma kalau silap pun silap tak banyak sangat. Tengok mana orang Kedah, mana orang Terengganu. Kenapa tuan-tuan? Benda tu dia membentuk orang tu. Jadi begitu juga bila awak kata awak dapat ilmu laduni, kita pun kenal orang lain yang juga dapat ilmu laduni. Bapa kawan tu tak kenal demo. Kenapa orang-orang lain tu tak kenal awak? Awak dapat laduni kot mana? Jadi awak dapat benda lain lah tu kalau begitu. Jadi sebab itu tuan-tuan, ilmu ni dia ada apa? Networking ya? Ada networking gitu. Sufi ada networking Sufi, orang syariah ada networking dia. Jadi bila kita berguru dengan seorang syekh, dia seorang, tak ada siapa kenal dia. Jadi kebarangkalian dia tipu tu besar kebarangkaliannya. Jadi tuan-tuan cari sendirilah, sebab tuan-tuan nak bergurunya. Itu nombor 2 tuan-tuan. Nombor 3 tuan-tuan, apa ciri yang perlu ada bagi seorang itu yang boleh kita percayai, iaitu dia tadi lepas pada mempunyai latar belakang pendidikan agama yang jelas, dia tu diperakui oleh orang lain, yang mana orang yang memperakukannya tu lebih wibawa dari dia. Bukan anak murid dia memperakui dia. Ni anak murid dia nak buat kain rentang, anak murid dia pun nama Asyikh Tuan Guru. Orang lain yang lebih wibawa dari dia tak panggil pun dia Syekh Tuan Guru. Anak murid dia je yang bagi. Jadi bila anak murid dia yang bagi, itu dipanggil penilaian yang tak betul lah. Macam mana orang lebih jahil menilai orang lebih alim? Mestilah orang alim yang lebih alim menilai orang yang di bawah dia. Kalau di universiti nak naik pangkat, mesti disokong oleh rakan kesepakaran. Ada rakan-rakan yang sama bidang duduk di universiti lain memperakui, ya saya baca tulisan dia, saya dengar bicaranya, saya tengok penyeliaannya, saya tengok output kajiannya, memang dia pakar, baru boleh naik pangkat. Dia duduk seorang perasaan ambo profesor ngegelok kat orang lah tuan-tuan. Memang seorang paling kurang kesepakaran. Jangan tanya anak murid dia tu. Anak murid dia tu, oh dia ni sepatutnya profesor ulung dah. Tu anak murid dia. Tak tanya orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebelum diiktiraf sebagai al-imam, beliau telah dites oleh 200 orang guru mengenai kitab Muwatta, dan semua memperakukannya. Oh, betul lah. Kalau dia imam pun ada orang lain yang memperakuikannya, maka dia begitu. Tapi kalau orang bawahnya tak dipakai tuan-tuan, sebab pengukuran anak murid biasanya tersasar. Kadang-kadang anak murid bila dia guru dengan syekh tu, maka dia pun pergi borak lah dengan anak murid lain. Syekh saya tu kan wali besar. Kita bertanya dia, awak tahu mana dia wali Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa dia ada Allah? Cakaplah. Oh dia tu, kalau dia bercakap ambo dengar Allahu Akbar, tak khabar dengar, tidur tu mung tak ada kena mengena, mung tidur jenis kaki tidur apa-apa Tok Guru hebatnya tak ada kena mengena Tok Guru tu.
Lepas tu dia kata, tok guru saya 5 bahasa boleh. Ada kawan saya tu orang Kedah, ustaz Kedah. Ramailah orang duk puji dia sebab dia masuk TV. Dia kata antara hebat ustaz ni boleh cakap 5 bahasa. Boleh Tamil, Inggeris, Cina, Melayu, Arab. Hebat dia. Kita pun dengar lah dia ceramah kat YouTube. Bila dengar 5 ceramah tajuk yang berbeza, Tamilnya sama. Tamil kalau dia sebut tu kerek tu serupa. Tajuk berbeza. Iyo, kok dia ni reti biasanya ada tajuk lain mesti. Vocabulary Tamil tu lain sikit ni. Sama je. Iyo, kok dia ni. Takdir Allah satu hari forum, dia jadi pengacara forum, saya jadi panel. Jumpa dia, kata, "Syekh, entah pandai kau Tamil." Dia pun senyum tak jawab. Makan nasi. Sampai sudah dia tak jawab-jawab. Kata, "Pandai sungguh kau Tamil." Dia kata hafal 2-3 iklan Tamil kan, surah. Dia tertiti pun tuan-tuan. Tapi dah anak murid kagum ni, Tamil. Saya pun teringatlah Tamil masa kecil-kecil dulu, iklan Ginastok. Arok tu kan, Ginastok vendegi, vendera dia dulu. Jadi balik rumah bini kata, "Abang pandai kau Tamil." Tuan-tuan. Dia satu kadang-kadang ustaz ni dia bergurau je, dia mungkin bergurau dia. Orang hok dengar dia, dahsyat. Ada seorang ustaz dari Pahang tu, pandai sungguh cakap Jawa. Sikit-sikit Jawa, orang kata, "Aku nikah dengan Jawa tak pandai-pandai." Dia macam mana pandai kan? Kita pun dengar banyak kali, lebih kurang tu juga, ayat sama je, ceramah apa ayat tu je. Kata orang tak panggil pandai tuan-tuan. Dia gitu je lah. Tapi kenapa, siapa yang kata pandai? Anak murid dia, hak fanatiknya dia tu. Jadi sebab itu bila kita nak kata betul tak orang tu, maka kita tengok orang lebih tinggi. Kenapa kita tak sangsi dengan Datuk Dr. Zulkifli Yusuf? Tak sangsi lah. Sebab wataknya, ilmunya, penarafannya, tak ada masalah. Tak. Kenapa kita tak sangsi dengan apa panggil Ustaz Datuk Ismail Kamus? Sebab dia dapat tu, dapat ni. Jadi okey lah, tak ada. Ini tak tahu mana ustaz tu tiba-tiba tok guru besar. Mana boleh begitu ya? Itu nombor 3. Nombor 4 tuan-tuan, dia mesti mempunyai karya tulis dalam bidang dia. Dia mesti menulis. Macam mana dia kata dia ustaz hebat tapi tak pandai menulis? Jadi kalau tak menulis tu tak hebat lagi tu. Bila dia tak tulis, dia tak hebat lagi. Sebab ulama-ulama dulu semua menulis dalam keadaan komputer tak ada. Dia menulis. Walaupun orang mengkritik Imam Al-Ghazali mengenai kitab Ihya, ramailah orang kritik. Tapi hak tukang kritik tu tak pernah tulis buku setara dengan Ihya. Dia pun tulis dia dulu. Dia boleh nak kritik Ghazali tu, buat buku 8 jilid. Kata Ghazali ni kita bangku sampah, ambil hak hamba. Okey lah. Awak tulis ke apa? Tulisan saya ialah mengkritik Ghazali. Betul, di universiti kadang-kadang ada profesor dia, profesor kritik sastra. Kan? Minta maaf kalau ada sini kan. Profesor duduk di Akademi Pengajian Melayu ataupun Akademi Pengajian mana-mana lah. Tulisan dia kritik sastra. Betul kalau dia pandai sastra, tulis kat sebiji. Kita nak tunggu juga novel dia. Daripada mula lantik pensyarah sampai pencing profesor, satu novel pun tak ada. Gak awak pandai apa? Tulislah sikit. Nak tengok macam mana awak tulis. Jadi bila ada ustaz-ustaz yang tahu karya tulis dijadikan ukuran, maka sekarang ramai ustaz tulis sendiri, cetak sendiri, terbit sendiri, jual sendiri. Itu masalah juga tuan-tuan. Kan dia tulis sendiri, dia cetak sendiri. Tuan-tuan tahu apa dalam bidang agama? Tuan-tuan, saya kawan-kawan yang ustaz ni kan, bila dapat satu buku baru, kita scan je,
Kita tahu idea asli 0.1% ya. Tak ada apa buku tu. Dia ambil yang orang, dia letak, dia ambil, dia letak, dia ambil, dia letak. Kat sekarang benda ambil letak lagi mudah. Kat internet ada copy paste. Kalau tak ada kat internet, dia ada satu software nama dia AB Reader. Scan tu jadi Microsoft Word. Saya tulis dekat Facebook saya tu petang-petang kadang-kadang. Bukan senang nak tulis benda tu, pecah kepala-kepala duk mikir. Ramai ustaz curi, dia tak kat Facebook dia. Dia dapat like lebih banyak dari saya. Celaka sungguh. Kan, kalau tuan-tuan, saya bagus tuan-tuan, sebab tuan-tuan kalau kopi pun tuan-tuan tulis kredit untuk ustaz. Okey lah. Ada yang bagus tu share. Okey, saya tak marah pun, bukanlah nak duit saya. Tapi yang ambil hak kita satu ayat pun tak baiki, kata dia punya. Ada seorang ustaz tu, dia bercakap mengenai 8 perkara harus dibuat selepas umur 40. Saya yang tulis benda tu. Dia beritahu dalam grup mana, habis semua orang puji. Akhir sekali bini saya beritahu, abang, bila abang dah 40 ni, 8 perkara abang kena buat. 1, 2, 3. Awak baca mana? Ustaz tu nak tulis. Aku tu. Bukan kopi curi, ngaku popular dia dengan tuan-tuan. Tak boleh lah gitu. Maka sebab itu bila kita tulis buku, kita kena bagi pada orang lain yang lebih wibawa, biar dia semok. Maka sebab itu bila orang tulis buku terbit sendiri, kita tak akui buku tu. Mesti diterbit oleh penerbit yang wibawa, DBP, penerbit universiti. Sebab penerbit-penerbit yang berwibawa takkan cetak buku melainkan diperakukan oleh 3 orang pakar dalam bidang tu. Lepas tu kadang-kadang ambil 2 tahun masa untuk nilai buku tu. Ini buku dia tulis, dia cetak, dia buat. Jadi bila dia tulis, dia cetak, dia bukan menggambarkan dia cukup alim, dia hanya tahu je lah. Okey lah, panggil lah ustaz, tak ada masalah pun. Tapi jangan panggil dia tuan guru. Kenapa dia tuan guru? Sebab dia dah menulis 8 buah buku. Apa jenis bukunya? Dia tulis sendiri, dia cetak sendiri. Itu tak bahaya tuan-tuan. Ya tuan-tuan, buku Arab banyak tuan-tuan. Nak terbit, terjemuh kepada tuan-tuan, cara paling mudah, ambil 3 engine translator, Google, apa lagi translator, ada 3, translate 10 perkataan, mesti betul. Dia translate. Sebab habis biji buku Arab, dia pun ajar kat tuan-tuan. Ya, alim tuan-tuan, hebat. Kenapa dia tak bagi dekat orang lain hak sebidang dengan dia? Sebab kita baca, ni buku orang ni bukan buku demo ni. Kita tahulah, sebab kita pun baca juga buku. Tempat awak baca tu, saya baca juga. Jadi bila dia baca, kita baca, orang ni baca, dia nak kelentong macam mana? Tuan-tuan, ada orang selalu bawa ke masjid mengenai buku wirid yang ditulis oleh Tok Kenali. Ada buku, penulis pun tak tahu siapa dia. Dia tak nak ubah nama, nanti orang tahu. Pasal ada seorang jemaah bawa kat saya, dia kata, ustaz, ni buku Tok Kenali, bukan dia tulis, tapi anak murid dia tulis. Macam kitab Injil. Betul kan? Anak murid dia. Lepas tu siapa anak murid? Dia tak nak beritahu demi kerahsiaan. Auta sungguh tuan-tuan. Sebab kita kenal anak murid Tok Kenali siapa, dan kita tahu Tok Kenali tulis buku apa. Sebahagian daripada PhD saya ialah mengenai karya Tok Kenali. Saya tahu Tok Kenali tulis apa. Tiba-tiba mari buku ni, mana ada Tok Kenali tak tulis. Tok Kenali bermaksud ada orang lain tulis, dia nak suruh orang percaya isi buku dia ni sebab kepada Tok Kenali. Dan Tok Kenali duduk dalam kubur, mana boleh bangun kata hamba tak tulis. Mati dah. Dan bila kita baca ayat tu kan tuan-tuan, kita baca ayat, tak serupa lenggok tari ayat dengan hak Tok Kenali tulis. Tok Kenali ada menulis 18 artikel dalam majalah Pengasuh. Konsisten sangat dia punya lenggok bahasa. Kita kenal ni Tok Kenali ni tuan. Tiba-tiba dia bagi buku, lenggoknya macam lenggok orang tahun 2000. Dia bahasa ni tuan-tuan, dia lain tari dia.
hari dia. Jadi macam mana Tok Kenali tulis macam tahun 2000, sedangkan Tok Kenali menulis pada awal abad ke-20. Ni bukan Tok Kenali, ni Tok Kuali apa bukan. Sebab tu dia tak tulis nama dia tu. Tapi bagi tuan-tuan, ini Tok Kenali, betul dah ni. Tuan-tuan, tanya kat ustaz. Ustaz lah satu-satu pakar yang ditanya tak perlu bayar. Tak perlu bayar pun tak tanya lagi. Tak tahu lah tuan-tuan. Nampaknya ustaz ni kena beri duit pula. Tanya, ambil duit, baru bagi ikut. Tak tanya tuan-tuan. Dia pakar begitu je tuan-tuan. Tuan-tuan pergi jumpa doktor pakar, tanya ada kencing, ada berak, RM30 tuan-tuan. Itu doktor pakar pencing. Kalau tak pencing 60 tuan-tuan. Anda tanya kecing berak ya. Jadi oleh kerana itu, bila tuan-tuan sanksi, tanya kat ustaz-ustaz ada ni. Tak cukup seorang, 2 orang, 3 orang. Kerana orang dalam bidang tu dia tahulah apa benda tadi. Itu nombor berapa ya? Nombor 4. Nombor 5 tuan-tuan, dia mesti ada murid yang hebat. Maksudnya kita nak panggil seorang ustaz tu syekh, dia kena tua lah sikit ya, dia kena tua. Saya ni tak layak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan panggil 2-3 kali saya lempang tuan-tuan. Saya muda lagi tuan-tuan. Panggil back cukup lah bro, okey lah tu. Biasa je tuan-tuan. Nak panggil syekh ni dia mesti tua lah. Kita boleh panggil tuan guru kepada Datuk Haji Ismail Kamus kan. Ustaz Ismail Kamus tu kalau tuan-tuan panggil tuan guru pun ya, kena Datuk usia dia. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia tak cukup dengan tahu. Dia tahu plus melaluinya, iaitu amal, plus tua tadi. Wisdom tu duduk ujung. Jadi bila dia tahu, dia melalui, dia fikir dengan usianya tadi, maka barulah kita panggil dia ulama yang hebat. Macam kita tengok Yusuf Qaradawi lah tuan-tuan. Masa umur dia dapat PhD, umur dia 38. Tak ada siapa kenal dia. Tak ada siapa hebat dia. Dia masa umur 38-40. Bila umur dia melebihi 60, baru orang baca buku dia. Itu pun dalam dia memberi pandangan, lepas 5 tahun dia tarik balik pandangan dulu. Itu umur 60 dah tu. Cakap dapat maklumat lain pula, tarik balik. Ini muda lagi tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan, kalau ustaz muda dia tak kahwin lagi, kendali program rumah tangga bahagia, saya tengok cerita Tamil lah tuan-tuan kan. Kalau Fadilah Kamsah okey lagi, dia ada anak, ada bini dia. Ni ustaz tu muda, tantang nikah budak lagi, berbicara mengenai rumah tangga bahagia Rasulullah. Yo kau tuan-tuan, cuba tanya dia, awak kenal tak perempuan tu siapa? Kita nikah dengan bini kita, dulu kita menakutkan, sekarang mereka yang menakutkan kita. Dia tak tahu tu tahu. Dia baca buku boleh ya. Cuba dia cakap. Jadi sebab itu bila kita muda, kita jangan cakap benda yang memerlukan pengalaman. Kita cakap je lah benda-benda yang sekadar maklumat, yang tak perlu kepada pengalaman. Cuba ambil ustaz-ustaz muda yang belum pergi haji, suruh dia hurai buat haji. Sama tak dengan Ustaz Daud Cengoh? Sama tak dengan Ustaz Zamri Zainal Abidin? Sama tak dengan orang yang dah 2-3 kali dah pergi umrah buat haji? Tak sama tuan-tuan. Tapi dia tahulah ada ifrad, ada tamattu', ada, dia tahulah melontar di jamrah. Dia nak cerita macam mana, dia tak pernah sapa tu. Cerita kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita cakap satu benda berkait dengan pengalaman, maka kita perlu sedikit orang yang berusia tuan-tuan. Perlu seorang yang berusia. Satu hari tuan-tuan, saya pernah sebut dekat tuan-tuan, ini berlaku pada tahun 2008. Saya minta naik pangkat, tak dapat. Jadi frust lah. Balik nak pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru saya duduk di Kelantan.
Rakyat Kebining kata tak usah tanyalah abang pergi mana, esok abang balik. Gila. Ambil cuti hari tu, paginya sarapan di Gombak. Jumpa dengan kawan saya yang fresh juga, tak naik pangkat diusik. Sama-sama fresh, aduh, dibengong gitulah. Dia bertanya saya nak gimana, kata balik hilang pening sikit. Kenapa mu pening? Minta naik pangkat dok. Aku gitu juga. Jadi okeylah, serupa. Jadi oleh kerana saya duduk dulu, dia datang kemudian, kita orang lelaki ni yang duduk dulu bayarlah. Macam mana dah kita mari dulu. Okeylah. Kawan saya tu minta dia pening tu, dia pakai tak bayar belakang. Minyak podok tu, podok pakai dok belakang, tuan-tuan. Okeylah, kereta kita baliklah. Ringkas cerita sampai kat tuk guru saya tu. Tuk guru saya ni, dia suka makan nasi Arab. Jadi kita pun belilah nasi Arab Kota Baru, makan dengan dia, makan. Bila saya sampai ke situ, dia tak cakap pun dengan saya. Dia duduk cakap dengan kawan saya tu. Sakit hati sungguh. Aku mari minyak, aku tu, aku kereta, aku. Dia duduk layan kawan tu. Nasi Arab aku beli. Lepas tu teruslah, lepas isyak saya pun balik. Lepas maghrib tu adalah wirid-wirid baca. Lepas tu kawan saya tu jumpa syekh tu, dia kata tolong doa lah syekh, saya minta naik pangkat apa gitu. Dia pun doa, bagi doa lagi kat kawan saya. Yang dengan saya ni, dia salam-salam kan senyap. Tak tanya apa mau mari buat apa. Sakit hati sungguhlah balik Kuala Lumpur dengan sakit hati, bekak hati, geram semua untuk guru apa gitu. Lepas tu raya, cutinya panjang, saya pergi ziarah dia sekali lagi. Lepas tu saya sembuhlah dia. Saya kata tak payah, saya mari hari tu, kawan saya bukan main layan dia. Nasi Arab tu saya beli tu. Macam mana boleh doa kat dia apa. Dan saya tahu tak, dia dapat saya makan dan naik pangkat, saya tak naik-naik apa. Dia kata aku agak dah mau mari ni, mu nak marah kat aku sebabnya tak bawa nasi tu kan. Memang marah ni. Dia kata mu ni tidak tok guru juga. Lepas tu buat apa? Tidakkah ada sebut dalam kitab hikam, Allah ni kalau dia tak suka kat orang tu minta dengan dia, dia beri cepat-cepat biar kawan tu lari jauh. Dia serabut tengok kawan tu. Hak dia sayang ni, dia beri sikit-sikit supaya mari sokmo. Jadi aku pun lagu tu, aku serabut benar ke kawanmu tu. Jadi bola mari ya. Dah dia naik pangkat, dia tak mari. Mu ni aku nak suruh mari sokmo. Jadi kalau aku pergi belakang, tak mari dah. Mari duduk sini. Dia beli nasi tu. Oh, kau situ pula tuan-tuan. Dia beli nasi lagi. Beli nasi. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, benda tu kan tuan-tuan, sebab dia tua je. Dia fikir dia buat, saya ngaji juga. Dia sebut tak ada dalam kitab hikam. Tapi apa tak terfikir tuan-tuan. Tak terfikir. Kita pun faham. Baru faham. Kena 2 kali, kena mengamuk baru faham. Dia cool gitu. Jadi nak sebut sebab tu tuan-tuan, ilmu ni dia tak cukup tahu tu. Dia tahu, dia kena lalui, lepas tu dia ada umur. Barulah kita panggil dia tuan guru, kotuk guru pun menasabah. Menasabah dengan usianya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau betul dia hebat, maka dia berjaya melahirkan anak murid yang hebat. Kalau anak murid dia pun tak ada, beringuh lagi, hebat apanya? Mana hasil tangan awak? Mana hasil tangan awak? Kan ramai pensyarah-pensyarah di universiti buat PhD kritik ulama dulu. Okeylah, tak apalah, dapatlah PhD. Tapi adakah awak lebih hebat dari dia? Siapa anak murid awak? Tak ada apa pun, tak ada. Tunggulah dulu, duduk diamlah dulu, berkokok je lebihnya tuan-tuan. Yang kena kritik tu misalnya Al-Ghazali, yang dikritik tu Al-Juwaini, Imamul Haramain, Ibnu Khaldun, orang yang itu anak murid dia nya. Yang tukang kritik ni tak ada seorang lagi luluh dengan dia. Nantilah dulu,
Saya pun ada lulus PhD dengan saya, tapi hak lulus tu kat beringuh belaka. Saya ada 16 orang dah lulus PhD dengan saya. Tapi kalau 16 tu datang minta rekomen kerja, saya rekomen 3 orang je. Hak baki tadi tak ada masa. Sebab kita tak percaya kau tu. Cuma sebab dia ikut mekanisme pengajian, lulus lah. Tapi kok tak semua anak murid kita akan perakukan dia. Tapi gitulah tuan-tuan. Jadi kalau awak belum lagi ada anak murid muda tantang, panggil beg, panggil bro, panggil ustaz, cukup lah. Janganlah tuan guru, asyik, kalapa. Tunggu dulu, tunggu dia tua sikit. Lepas tu kalau tak sempat tua mati dah, itu maksud tak layak dah, tu tunggulah dia tua sikit. Sebab gelar tu tuan-tuan, dia memberi impak besar. Okey, itu yang kelima. Yang keenamnya, dia ada idea tulen ataupun jasa zahir. Ada jasa besar, jasa dia boleh dilihat, dia itu dan ini. Maka itu 6 perkara berkait dengan kelayakan. Manakala berkait dengan tutur bicaranya pula, ada 3. Pertama, guru yang hebat tidak akan jawab semua soalan murid. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kan tuan-tuan, bila tuan-tuan WhatsApp pada ustaz tanya soalan, tuan-tuan, kita yang jadi ustaz ni dah tahu, kita ngaji sebelum ni tak boleh jawab semua soalan murid. Bagi tuan-tuan tu ingat, bila tanya apa ustaz tu jawab, maka ustaz tu hebat. Tak tuan-tuan, tak boleh jawab semua soalan murid. Pertama sekali, konsepnya disebut dalam Al-Quran, wa ma utitum min ilmin illa qalil. Tidak kami berikan ilmu pada seseorang itu melainkan sedikit. Jadi ada ustaz, dia tahu dalam lingkungan dia, dalam lingkungan lain dia tak tahu. Tapi kalau ustaz tu melanggar etika ustaznya, dia jawab je lah belaka. Jadi apa yang dia buat itu tidak baik bagi dia dan tak baik untuk muridnya. Sungguh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya pakai ekonomi Islam, saya tak tahu. Bitcoin, Islamic bond, saya bodoh keliru, tak tahu. Saya tak tahu langsung. Saya belajar syariah, saya benci sungguh subjek syariah masa ngaji dulu. Saya tak suka. Jadi belajar tu hanya sekadar betul sembahyang, boleh bayar basic syariah tu, tahulah macam tuan-tuan. Lebih pada tu saya tak tahu. Saya Ustaz Usuluddin. Tanya bab falsafah, bab sejarah, bab tasawuf, kona baring pun saya jawab. Tu je lah saya tahu bab syariah, saya tahu. Maka tuan-tuan tanyalah saya pun duduk diam, aku nak jawab ke mana ya? Tak pandai nak jawab. Ada masa tanya kawan-kawan, tanya. Jadi bab syariah Ustaz Usuluddin tak tahu, tapi bila dia cuba nak jawab, dia melalut lebih banyak daripada betul. Enggak tuan-tuan, depan saya ni tuan-tuan ni macam-macam pakar tuan-tuan. Nampak je pakai baju Melayu orang kampungnya, tapi pakar dalam bidang tertentu banyak. Cuba saya bercakap pada benda yang tuan-tuan tahu. Makin banyak saya bercakap, tidak nampak makin bodoh. Betul? Jadi lebih baik wallahu a'lam. Lebih baiklah. Misalnya tuan-tuan tanya saya pasal Bitcoin. Saya kata Bitcoin ni duit shilling. Mana ada duit shilling? Koin tu saya ingat kau shilling, betul kan? Dia bukan duit shilling, duit digital. Jauh benar. Duit shilling ni ada 2 kepala. Kau ke situ pula dia pergi, teruk benar ustaz. Jadi sebab itu tuan-tuan, guru tak boleh jawab semua soalan. Imam Malik, orang datang daripada Morocco, naik kuda 2 bulan nak sampai ke Madinah. Tanya Imam Malik 10 soalan, dia jawab 2, 8 lagi wallahu a'lam. Maka hak mari tu dia kata, Imam tahu tak berapa lama saya naik kuda, berapa duit habis nak mari tanya. Imam kan orang alim, takkan jawab 2, 8 tak boleh jawab. Dia kata lebih baik aku tak jawab daripada aku jawab. Akhirnya mazhab Imam Malik berkembang di Morocco. Sebab imamnya tadi
ikhlas dalam menjawab. Jadi guru tak boleh jawab kerana dia tak mungkin tahu semua jawapan. Yang kedua, kadang-kadang ada anak murid dia tanya soalan tu, kalau jawab dia yang nanya, maka lebih baik jangan jawab. Bukan kerana tak nak jawab, tapi setelah dilihat tu tak boleh jawab, ignore je. Misalnya kan, anak kita ni perempuan, anaklah si Pulan, dia pula ibu yang terlanjur dengan lelaki jahat, beranak-anak luar nikah. Lelaki tu pun tinggalkan dia. Jadi si anak ni tiap-tiap hari duk tanya, mana ayah, siapa ayah, nano ayah, siapa ayah, kenapa dalam surat beranak saya binti Abdullah, biasanya binti Abdullah. Duk tanya lah benda tu. Jadi tuan-tuan, kalau mak tak dijawab soalan anak tu tak boleh terima. Anak tu tak boleh terima. Tapi bila anak tu dah besar, dia kenal lelaki tu apa, dia juga pernah ditipu oleh lelaki, lepas tu dia balik di rumah, ibu, Eddie tipu saya, dia menangis kan, maka barulah mak dia pun nangis juga. Ibu pun samalah dengan kau, sebab itu larilah. Oh, baru dia faham. Tapi tunggu, sebab ada jawapan memerlukan masa yang sesuai. Maka sebelum tu jangan duk beritahu. Jangan duk, bukan tak boleh beritahu ataupun tak tahu jawapan, tapi beritahu, nanya mu, maka tak payahlah. Macam kita duk sibuk sekarang, dah ada nak suruh ajar apa panggil pelajaran seks kepada budak sekolah rendah. Bukan tak boleh ajar seks, tapi budak tu tolu lagi tuan-tuan. Namanya balik pakat masuk semua praktikal, nah ya tuan-tuan. Tapi bila dia nak kahwin dah, ajar gilah 21 style yang ada tu, tak apa, sebab dia praktik pada benda yang betul. Ni budak baru, dia pula baru sunat, nak try macam mana, nanya habis buting orang. Jadi bermaksud ada benda yang sesuai, ajarlah, tak ada masalah pun, tak ada siapa marah pun. Jadi itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, anak murid ni tuan-tuan, bila dia bertanya, ada kadang-kadang dia nakal, dia tak ikhlas. Misalnya dia tanya ustaz, dia nak tahu ustaz ni parti mana. Nah, dia Pakatan Harapan ataupun dia sokong Amanah, dia nak tahu ustaz ni PAH ke UMNO. Nah, dia bertanya, ustaz, apa komen ustaz mengenai kata Menteri Agama Hifzuddin? Entah kan? Jawapan tu dah ada dalam Sinar, Datuk Mufti pun dah jawab. Sepatutnya dia tak tanya. Jadi dia tanya tu sebenarnya dia nak tahu ustaz ni warna apa. Entah kan? Jadi kita jadi ustaz, kita tengok dia, kita cerita buah durian lah. Sama je cerita dia. Bukan tak tahu jawapan, sebabnya dia tak ikhlas tanya. Kalau kita jawab kena macam orang PAH, dia kata aku kata toh, aku tahu lama dah. Sedap lah dia sembang dekat kedai mamak tu tuan-tuan. Aku tanya dia bab ning, dia jawab begini, memang soh-soh dia orang PAH. Dia kata gitu. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia bukan ikhlas. Maka sebab itu Nabi sendiri tuan-tuan, dia duduk di Madinah, ramai orang Yahudi datang tanya benda tak ikhlas. Yahudi datang tanya, apa pandangan kamu tentang Jibril? Apa pandangan kamu tentang Mikail? Apa Nabi tak tahu kalau Jibril itu siapa, Mikail siapa. Nabi tak jawab, sebab yang tukang tanya tu jahat. Yang tukang tanya tu, dia tidak niat nak tahu, dia ada benda. Jadi guru pun diam je lah, tak payah jawab soalan tu. Jadi itu yang pertama, iaitu pada bicaranya. Yang kedua, guru tidak boleh sentiasa, ataupun guru tak boleh beri ilmu dia kepada semua orang. Sebab apa tuan-tuan? Bukan semua orang mampu untuk menerima dan memahami ilmu itu. Bukanlah murid tu sama dalam semua benda. Tuan-tuan belajar dengan saya sekarang, nanti keluar nanti tak sama faham. Kenapa? Maka sebab itu guru tak boleh beri semua ilmu kepada semua orang. Tapi yang perlunya, guru beri semua ilmu pada orang-orang yang berbeza. Ada ilmu ni diberi pada orang ni.
Misalnya baginda SAW, kenapa dia beritahu nama 500 orang munafik hanya kepada Huzaifah ibnul Yaman? Tak boleh ke dia tulis dekat skler ke apa benda, kertas kau tapak kat dinding masjid, berikut adalah nama-nama yang confirm munafik dan masuk neraka? Oh, itu tulis itu. Sebabnya kalau dia buat macam tu, nanti orang kutuk bini orang tu, anak orang tu, weh bini munafik, sedangkan yang masuk nerakanya tok laki dia, bukan bini dia. Jadi lebih baik jangan beritahu. Tapi kalau Nabi tak beritahu, Nabi tidak amanah pula, sebab Allah beritahu kat dia, maka dia beritahu dekat Huzaifah seorang. Huzaifah seorang dia tahu. Sebab apa? Sebab Huzaifah tu jenis boleh simpan rahsia. Cuba beritahu kat Omar, habis orang dia ambil tindakan. Mula mari sini habis lah tuan-tuan. Jadi Omar tak boleh tahu lah. Omar kata, semasa aku jadi khalifah, aku tak akan pergi sembahyang jenazah sehingga aku nampak kelibat Huzaifah. Kenapa? Mujur Omar tak tahu. Kalau Omar tahu, dia tangkap habis berlaku kali kot. Jadi Omar tak dia tahu. Bila Omar jadi khalifah, dia nak confirm, dia ada dalam senarai tu, dia panggil Huzaifah mari depan dia, dia tanya Huzaifah, aku ni siapa? Huzaifah kata, Omar lah. Bukan, aku ni siapa? Dia nak suruh kawan tersebut Amirul Mukminin. Ada kuasa gitulah. Huzaifah pun sebut lah, sebab dia kawan dua tu kan, kawan lama, sebut bukan aku bukan orang tu. Habis Amirul Mukminin. Oh, Huzaifah faham lah, nak beritahu mu duduk tempat tinggi, aku dah rendah walaupun kita kawan. Okey, mu tahu dah aku ni khalifah, aku ni ada tak nama dalam senarai 500. Nak suruh pecah rahsia, guna kedudukan, nama aku ada tak dalam tu. Maka Huzaifah kata teruk dia ni jadi khalifah guna kuasa dia. Maka Huzaifah kata, demi Allah aku takkan beritahu dah selepas pada ini kepada sesiapa, namamu tak ada dalam senarai. Alhamdulillah. Okey, maksudnya Omar tak tahu dia masuk ke tak. Tapi nak tahu dia tu, dia tunggu dia ada jawatan. Sebab kalau masa tak ada jawatan, Huzaifah kisah apa? Aku setia dengan Nabi, bukan setia dengan mu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, itu Umar pun ada ilmu yang Nabi tak beritahu dia. Ada ilmu yang tak beritahu, ada ilmu yang Nabi beri. Jadi guru yang baik pun sama je. Tuan-tuan ngaji dengan saya, cuba tengok, mula-mula ngaji dulu bukan main pakat nak beli kitab hikam. Sekarang tinggal 3 orang, so 2-3. Sebab tu tuan-tuan, saya tak layan sangat orang, ustaz ada kitab ke ada apa. Tuan-tuan, kawan-kawan saya mengajar, Dr. Profesor Madya, Dr. Fauzi Hamad, dia cerita benda sama. Dulu mula-mula mari pakat bawa lah apa panggil tafsir Fizilalil Quran, beli ratus-ratus tu, ratus-ratus. Kau ambil 25 riyal aja, murah lagi, tak bawa-bawa. Dia kata bila saya mari, saya seorang je bawa, tak ada bawa. Nak tunjuknya tuan-tuan, tak boleh ajar semua. Tapi duk ikut tuan-tuan nak tu, nak belakang tuan-tuan. Jadi kitab hikam ni tuan-tuan, atas daripada kitab hikam dia ada 6 buah kitab lain. Ada atas ada 6 buah kitab lain. Salah satunya kitab tu nama dia Isqatut Tadbir, iaitu dalam hidup ini jangan buat apa-apa. Tuan-tuan ingat saya akan ajar kat tuan-tuan? Tak ajar. Penulisnya sama ya, penulisnya Ibnu Athaillah juga. Jangan buat apa-apa. Jadi kalau tuan-tuan tanya, macam mana ustaz kitab tu? Saya belajar tak ada apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan belajar, mungkin ada apa-apa. Mungkin jabatan mufti, mungkin jais, mari tegur saya. Sebab apa? Sebab bukan semua orang boleh tahu. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu yang tu pun tak masuk neraka. Kekal yang ada dah, dia pun cukup dah masuk syurganya. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila seseorang guru tu dia terlalu gairah dengan mikrofon, habis ilmu dia cerita, guru tak ada masalah lah, dia tak ada sukatan kurikulum, cerita je belakang. Jadi itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang berkait dengan mulut tuan guru,
dia tak boleh banyak sangat ataupun kerap sangat cerita dia ni bertemu dengan benda-benda pelik. Tuan-tuan, Tok Guru ni dia akan semayang lebih awal daripada muridnya, dia akan berzikir, dia akan macam-macam. Maka Allah SWT akan beri pada dia kasyafat, benda-benda kasyaf ni lebih banyak dari murid dia. Tapi guru dia tak boleh cerita, dia tak boleh cerita. Cuba tuan-tuan tengok Allah yarham Datuk Dr. Harundin, dia cerita sekali je dia jumpa Nabi. Saya yakin dia bukan sekali, tapi dia cerita sekali ya. Yang tuan-tuan tengok banyak kali tu ulang tengok, dia cerita sekali je. Maka sebab itu kita yakin dia seorang alim yang benar. Cuba bayangkan saya ni Tok Guru, tuan-tuan, tiap-tiap kali mari ceramah cerita pelik semua. Tuan-tuan, pagi tadi masuk tandas nak gosok gigi, jumpa dengan Nabi Ayub, dia pergi salah lah. Sudah-sudah tu duduk nak minum air sebelum mari masjid, tuan-tuan ni. Orangnya mari Jibril ngajak sembang tu yang lewat semayan tu. Oh, hebat dia Jibril Nabi Ayub. Kita akan tanya apa tujuan cerita tu. Mesti tujuan dia bercerita nak suruh anak murid dia kata dia hebat tu je lah. Sedangkan tak ada beza apa untuk anak murid dia. Jadi bila anak murid dia kata hebat, jumpa masjid lah, gitu je lah. Apa bedanya? Tuan-tuan, baginda SAW tu Nabi, Tuhan sayang kat dia. Kenapa masa dia pergi untuk perjanjian Hudaibiyah air tak ada, baginda suruh orang pergi cari air sebekah, baginda letak tangan dia dalam bekah tu, keluar air, orang pun boleh minum. Dah tangan baginda boleh keluar air, kenapa dia tak balik Madinah siram kan? Siram tanah Madinah dengan air ada tangan dia, siram lah, dah boleh tubik air semua. Sekali tu je tubik air tu. Kan cerita baginda belah bulan, kenapa dia tak belah tiap-tiap malam, boring, serak ke belah sini pula, macam main fruit plate lah apa benda, main dengan telefon cekak tu kan. Wacul lebur bulan, tiap-tiap malam dia belah sekali je, tak ada belah semua. Nabi Musa ada tongkat, dia belah laut, kenapa dia tak ambil upah belah laut, orang duduk belah sana, nak jemerai ke, berung belah lagi, bayar. Dan nak sebutnya tuan-tuan, benda pelik tu kan tak tunjuk semua tuan-tuan, tak ada tunjuk, sekali-sekala adalah. Jadi sebab itu Tok Guru ajaran sesat ni, kalau dia bagi ceramah je kat anak murid dia, dia akan cerita dia tu hebat dengan benda pelik. Tetap boleh ikut mana-mana ustaz yang sesat ni, dia akan buat benda yang sama. Makna suara sopa, asal anak rima, ayah ping, dia ngajar tu, dia kata, oh semalam Tuhan mari tanya khabar, dia kata. Kalau masa tu duduk pening kepala, Tuhan setuh sikit dahi, lega. Dia cerita gitu. Jadi anak murid dia, hebat ayah, hebat tu ayah. Lepas tu nak turun malam tu, berasa teringin nak makan durian. Allah Jibril buat mari durian syurga, habis dah tu ayah makan, buti ada pandai. Dia gelintong gitu tuan-tuan. Jadi sebab tu guru yang baik ada dia cerita, tapi jarang-jarang gitu. Jadi kalau guru tu kerap sangat bercerita, itu tidak baik. Jadi itu dah 9, betul kan? Tapi nampaknya hari pun dah siang, kita berhentilah dulu, kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi.